InsyaAllah. Pada video kali ini kita tengok sambung kepada faedah yang ke-31, iaitu berusahalah untuk menenggelamkan dosa-dosa kita pada hari Arafah bersamaan dengan tenggelamnya matahari pada hari Arafah ni. Mudah-mudahan dengan amalan kita ambil kelebihan amalan ni. Maksudnya kita tak perlu buat terlalu banyak amalan, tapi kita buat amalan yang ada kelebihan, yang sahih berdasarkan hadis Nabi. InsyaAllah dengan tu dosa kita diampuni. Sebab kita nak buat amalan banyak pun kita terikat dengan kerja-kerja yang banyak dalam hidup. Tambah pada musim ni, musim yang kita diuji dengan COVID-19, dan kita diuji dengan banyak benda yang Tuhan saja yang tahu. Mudah-mudahan dengan kita ambil kelebihan yang ada berdasarkan hadis Nabi ni, kita amalkan, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita dan menenggelamkan dosa kita seperti mana Allah menenggelamkan matahari pada hari Arafah. Amin. Kita tengok faedah yang 32. Di antara perkara yang menguntungkan pada 10 hari Zulhijjah ialah mengkhatamkan Al-Quran secara penuh disertai dengan tadabbur dan pemahaman. Kerana Allah memberikan ganjaran pahala bagi setiap huruf hingga 10 kali ganda, dan pada 10 hari Zulhijjah ni akan dilipat gandakan lagi dibandingkan pada hari-hari yang lain. Maka ambillah kesempatan ni dengan masa yang ada. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Kemudian faedah yang 33, yang ke-33, Nabi bersabda, afdalu as-salati ba'dal faridah salatan lail. Maksudnya seutama-utama solat selepas solat wajib ialah solat lail, iaitu solat malam. Hadis riwayat Muslim sahih. Seorang Muslim tak sepatutnya membatasi semangat dia untuk solat malam pada bulan Ramadan saja, tapi dia hendaklah juga bersemangat melaksanakan solat malam pada 10 hari Zulhijjah ni. Buatlah amal sebaik-baik yang mungkin, sebab kita bukanlah orang yang terlalu baik, dan mudah-mudahan dengan amalan-amalan ni Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Kemudian faedah yang ke-34, berusahalah untuk menjadi orang yang memperoleh bahagian pada hari-hari yang istimewa ni, sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wal mustaghfirina bil ashar. Maksud dia, dan orang-orang yang memohon keampunan di waktu sahur, iaitu sebelum fajar. Dan juga firman dia yang bermaksud, dan mereka itu sangat sedikit tidur pada waktu malam, sedangkan pada waktu sahur, iaitu akhir malam, mereka memohon keampunan kepada dia. Surah Az-Zariyat. Waktu sahur ni ialah waktu turunnya Allah di langit dunia, seperti mana yang disebutkan di dalam hadis Nabi yang sahih. Diterimanya permohonan keampunan, iaitu istighfar, diijabahinya doa, dikabulkan doa, dan dipenuhinya permintaan orang-orang yang meminta. Ya Allah, janganlah kau jauhkan kurniamu dari kami, walaupun sedikit. Kerana bila Allah jauhkan kita daripada kurniaan dia, maka jauhlah kita daripada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang ke-35, sedekah termasuk amal ketaatan paling mulia. Sedekah tu ialah perkara yang terang bagi pelaku dan bukti atas ketulusan iman dia, terutamanya sedekah yang disembunyikan. Pelaku sedekah berada di bawah naungan dia pada hari kiamat, yang membentengnya dari serangan keburukan, menggugurkan dosa, memadamkan kemarahan Allah, penyebab turunnya keberkahan dalam harta dan bertambahnya rezeki. Allah akan memberikan kejayaan bagi pelaku sedekah dan bersedekah pada 10 hari ini, 10 hari awal
bulan Zulhijjah ni tentu lebih utama daripada hari-hari yang lain. Kemudian kita tengok pada faedah yang ke-36. Di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah memasukkan kegembiraan ke dalam hati saudara Muslim. Kerana Nabi ni diutuskan untuk memberikan kabar gembira. Jadi Nabi juga mendidik umat dia untuk juga memberikan kabar gembira kepada saudara dan yang Muslim. Baik dengan cara menyambung silaturahim ataupun ukhuwah, bersedekah atau membantu memenuhi keperluan dia. Kemudian bagaimanalah kalau amalan ini dibuat pada 10 hari awal Zulhijjah ni? Tentulah lebih banyak pahala dia. Dan tentulah kalau orang-orang tahu, tentulah banyak manusia yang ringan beban mereka pada bulan ni. Sebab selalu kita tengok bulan Ramadan je, orang bersedekah, infak sana infak sini. Tapi pada bulan ni kurangnya orang, kerana sunnah ni seperti ditinggalkan ataupun dilupakan oleh orang. Kemudian kita tengok pada faedah ke-37. Termasuk kebajikan adalah mengunjungi keluarga orang yang sedang berhaji. Maksudnya kita melawat keluarga orang yang sedang mak pak mereka pergi buat haji, anak mereka tinggal anak-anak mereka di kampung. Kita pergi melawat, kunjung dan buat baik kat mereka serta tolong jaga, iaitu tolong jaga anak-anak mereka supaya mak pak mereka kat tanah haram tak bimbang. Nabi SAW sabda, bermaksud barang siapa yang memenuhi keperluan mereka atau menggantikan posisinya di tengah keluarga mereka, maka ia mendapatkan pahala yang semisal dengannya, iaitu haji, sama dengan mereka yang berhaji, tanpa mengurangi pahala orang yang berhaji tersebut sedikit pun. Maksudnya dia tak ambil pahala pun orang yang berhaji tu, tapi dia sebenarnya Allah kurniakan pahala tu. Betapa besar dia menolong kebajikan keluarga orang-orang yang pergi buat haji ni. Hadis sahih riwayat Ibn Khuzaimah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian kita tengok pada faedah yang ke-38. Di antara ibadah yang paling agung pada 10 hari awal Zulhijjah ni ialah solat Aid ataupun solat Raya. Kemudian dilanjutkan dengan berkorban, menyembelih haiwan korban. Kedua perkara ni termasuk sunnah dan petunjuk Nabi SAW. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, fasalli li rabbika wanhar. Maksud dia laksanakanlah solat Aid, iaitu solat Raya kerana Tuhanmu, kemudian berkorbanlah. Surah Al-Kawthar ayat 2. Surah Al-Kawthar ni walaupun pendek tetapi makna dia mendalam. Kemudian kita tengok pada faedah yang ke-39. Hendaklah pada 10 hari Zulhijjah ni orang yang hendak berkorban tahan diri saat ni daripada cukur rambut ataupun mencukur rambut dan memotong kuku dah. Ibadah ni dimulai dari terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Zulqa'dah. Di dalam hadis Nabi SAW bermaksud, apabila kamu melihat hilal Zulhijjah dan salah seorang dari kamu berkeinginan untuk berkorban, maka hendaklah dia menahan dari mengambil rambut dan kuku dia. Maksudnya potong rambut dan kuku dia, tak boleh. Di dalam riwayat lain ada tambahan sampai dia menyembelih haiwan korban. Maksudnya lepas dia sembelih haiwan korban ataupun orang lain tolong sembelih kat dia, barulah dia boleh potong rambut dan potong kuku dia. Ada sahih riwayat Muslim. Kemudian kita tengok kepada faedah yang ke-40. Barang siapa yang mengetahui bahawa apa yang dia cari itu seringkali lebih rendah dari apa yang dia usahakan, ketahuilah sesungguhnya jualan Allah itu lebih mahal. Dan ketahuilah sesungguhnya jualan Allah itu adalah syurga. Kerana itu, mari kita bersegera untuk beramal soleh dan bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, dengan cara meninggalkan dosa dan bermaksiat, berpaling dari dosa, menyesal ke atasnya dan bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Di samping itu juga mengembalikan hak kepada yang pernah kita zalimi apabila dosa tersebut berkaitan dengan hak sesama manusia. Marilah kita jadikan 10 hari Zulhijjah ini sebagai awal baru perjanjian kita dengan Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya,
Semoga Tuhan kamu menghapuskan dosa-dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga-syurganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian kita tengok pada faedah yang ke-41. Di antara bentuk faqihnya seorang Muslim ialah dia mengkombinasikan, iaitu mencampur adukkan pada 10 hari Zulhijjah ni antara ibadah-ibadah yang bersifat khusus seperti zikir dan solat dengan ibadah-ibadah dan amalan soleh yang bermanfaat lainnya yang dapat menambah manfaat dan ganjaran pahalanya. Kemudian kita tengok pada faedah yang ke-42. Beramal soleh pada 10 hari ini dan menjauhi kemaksiatan dapat mendidik seorang Muslim untuk mengagungkan syiar-syiar Allah dan menjaga batasan-batasannya, iaitu 10 hari di bulan haram, iaitu suci. Ini sebagaimana firman Allah tentang bulan-bulan haram, iaitu bulan-bulan mulia. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Dan janganlah kamu menzalimi dirimu sendiri di dalam bulan-bulan ini. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah seperti takbir dan ibadah-ibadah yang lain, maka sesungguhnya ini timbul dari ketakwaan hati dia sendiri. Dan juga firman Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud, dan barang siapa yang mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maksudnya apa yang Allah syariatkan, seperti Allah syariatkan di dalam bulan Zulhijjah dan dengan apa kelebihan, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Kemudian kita tengok kepada faedah yang ke-43. Beramal soleh pada 10 hari istimewa ini mempersiapkan bekal di dalamnya dengan pelbagai amalan ketaatan dan kebaikan, dan berusaha untuk berada dalam bulan ini dengan berulang-ulang ambil kesempatan yang banyak dalam kesempatan yang ada dalam setahun ni. Maksudnya berapa hari je dalam setahun ni. Maka ini adalah pendidikan yang baik bagi jiwa di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menambah keimanan. Ini dapat memacu dan memotivasi untuk beramal penuh selama setahun. Maksudnya bila kita buat amal sikit, kemudian kita ambil kelebihan-kelebihan tu, maksudnya hati kita daripada sedikit ni lah, dia akan memberi kesan yang besar untuk kita melakukan amalan-amalan yang lebih besar. Maksudnya mulakan dari sedikit, kemudian bertambah kepada besar. Bukannya besar, kemudian berhenti terus. Maksudnya kita kena bermula daripada sikit, namun walaupun nampak sikit, tapi yang Nabi sebutkan dalam hadis sahih, kelebihan dia banyak. Itu tanda orang bijak. Maksudnya orang bijak, dia tak buat banyak, dia buat sikit, dia buat apa yang Allah wajibkan, kemudian dia buat amalan-amalan sunat, walaupun nampak sikit tapi yang ada kelebihan banyak berbanding orang yang buat amalan banyak kemudian tanpa ilmu. Maka sebab itulah Imam Syafi'i sebut ahli ilmu ni lebih baik daripada orang yang abid, iaitu ahli ibadat yang buat ibadat walaupun 1000 rakaat ke berapa rakaat pun, berapa banyak rakaat pun, kerana dia buat banyak-banyak tu kadang-kadang kebanyakan dia tanpa ilmu. Tapi bila ahli ilmu ni, dia buat amalan dia dengan ilmu, walaupun orang kata nampak sikit, namun dengan ilmu dia itulah yang memberikan kelebihan dia di dunia dan di akhirat, terutamanya pada zaman kita ni yang banyak perlu berusaha keras dalam hidup. Kemudian faedah yang ke-44, isteri dan anak-anak kita adalah amanah yang berada di bau kita ni. Dalam hadis disebutkan, kullukum ra'in wa mas'ul an ra'iyatihi. Maksudnya setiap kamu adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpin dia. Maksudnya bukan sekadar Perdana Menteri itu pemimpin, seorang ketua keluarga, suami, pemimpin, seorang anak lelaki sulung, pemimpin, seorang ayah, pemimpin, seorang, walaupun dia seorang je hidup dia tak ada mak ayah ataupun family, dia pemimpin ke atas diri dia. Dialah yang menentukan hala tuju dia, sama ada di syurga ataupun neraka. Maka kata Syekh, maka hendaklah kita bersungguh-sungguh mendidik anak kita untuk mengagungkan 10 hari yang mulia ni. Kerana 10 hari yang mulia ni, kalau kita tengok dalam keadaan masyarakat kita, mereka seperti tak tahu tentang 10 hari yang mulia ni, kebanyakan mereka.
mendorong mereka untuk beramal ketaatan di dalam dia, melatih mereka. Bolehlah kita kata berpuasa, galakkan mereka puasa dengan bagi ganjaran duit ataupun hadiah-hadiah yang lain yang mereka suka, dan menjelaskan keutamaan dia kepada mereka sebelum masuk waktunya agar mereka boleh bersiap sedia menyambut dia. Serta hendaklah kita juga boleh menjadi sumber atau sumber contoh teladan yang baik bagi mereka di dalam mengagungkan hari yang mulia ini. Marilah kita meraih keuntungan ini dan beramal sebelum ajal kita sampai. Kemudian penutup dia kata Syekh Saleh Al-Munajjid, saya memohon kepada Allah agar memberikan taufiknya kepada kita semua dan seluruh kaum muslimin agar mereka mempergunakan kesempatan musim kebaikan ini. Saya juga memohon kepada Allah agar sentiasa menolong kami untuk boleh berzikir kepadanya, bersyukur dan beribadah dengan baik kepadanya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. InsyaAllah tamat video ni. Wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.